Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita mulakan ini, tap-tap skrin dan share-share dulu korang. Hi everyone, hi Tio, hi Nana. Tap-tap skrin dulu korang dan share-share dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, besok pada 20 hari bulan 9 2023, saya akan share dekat X dan juga dekat Facebook berkenaan dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Reformasi dan Perasmian Perdana Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Wanita AMK Keadilan. Dua program sambutan gerakan reformasi perasmian oleh Yang Amat Berhormat, saya tak pakai anak tudung, so saya kena tak nampak rambut Okey, oleh Datuk Seri Amiruddin Syari. Jauhkan sikit lah, nampak besar sangat muka aku ni. Putrajaya nangis, sabar, kita akan ke situ. Kita akan ke part yang seronok itu sebentar lagi. Korang mesti tak sabar nak membahan Putrajaya yang koyak, rabak, yang mental gila di dalam parlimen tadi kan. Mesti korang tak sabar nak kutuk dia orang kan. Tunggu bila Cik Yani live ni nak bakar. Kan, nak bakar Putrajaya ni yang koyak rabak dekat dalam parlimen tadi. Memang saya ketawa gila. Berkenaan dengan bila saya tengok apa yang terjadi di parlimen tadi, memang saya ketawa. Dia kena sawan, betul, sawan pun betul juga. Dan apa yang saya nak sampaikan di sini, kita beritahu berkenaan dengan hal penting dululah. Kita tahulah berkenaan dengan reformasi dan these few days ramai yang berungkapan reformasi dan reformati. Ini yang puak-puak walau duduk ratik-ratik lah berkenaan reformasi dan sebagainya. Tetapi kemudian kita dapat seingat saya sudah terlalu lazim orang yang sinis dan musuh kepada gerakan reformasi ini melihat gejala ini sudah mati. Iaitu gerakan reformasi dibunuh tetapi tidak mati-mati. Selepas kita nampak laman web reformasi mulai tidak aktif, akhirnya tinggal 4 sahaja demonstrasi tidak diadakan lagi menjelang hujung tahun 98 dan awal 99, iaitu sewaktu Ramadan dan Syawal. Dan mereka ini menyebut reformasi dan reformati, tetapi kemudian hidup semula selepas Parti Keadilan dilancarkan. Parti Keadilan Nasional dilancarkan pada 4 April 1999, pada hari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman kes pertama pada 14 April, ia terus hidup. Dan selepas pilihan raya umum November 99, Keadilan menang hanya 5 kerusi parlimen, apatah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Dan kita nampak masa tu masing-masing rasa meragui lah berkenaan dengan gerakan reformasi ni. Nampak rambut sekejap. Tetapi demonstrasi yang digerakkan kumpulan reformasi masih lagi berterusan. Memang bukan setiap minggu seperti September hingga November 98, tetapi ia cubalah menganjurkan demonstrasi yang lebih besar yang mahu bergerak dari Kuala Lumpur hingga ke Putrajaya semasa itu. Dan penggerak utama ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, iaitu ISA, menjelang demonstrasi ulang tahun kedua sebenarnya tarikh hukuman kes pertama pada April.
Dan ketakutan muncul bila mereka-mereka ni yang menyertai dan mengetuai demonstrasi ni dikenakan ISA. Dan kerusi keadilan yang dah tinggal sikit masa pada tu, kemudian tinggal satu saja, Dr. Wan Azizah saja yang menang dengan majoriti tipis di Permatang Pauh. Dan sekali lagi reformasi dah dianggap mati ataupun nazak menunggu mati lah masa tu. Tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan pada 2 September 2004. Penggerak reformasi yang tidak pernah mengenali dari dekat tokoh ini teruja kembali bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilepaskan. Namun untuk beberapa ketika beliau aktif di luar negara lah selepas itu, dan gerakan reformasi masih tiada lonjakan. Tak tahu kenapa tiba-tiba politik negara selepas itu kembali memanas. Keadilan yang masih bersama PAS melancarkan bantahan kenaikan harga minyak. Dan demonstrasi bersih asal yang menuntut pilihan raya bebas dan adil pada 10 November 2007. Muncul juga demonstrasi Hindraf tak lama tu pada 25 November 2007. Dan Tun Dr. Mahathir mengecam kerajaan dan UMNO lebih awal. Antaranya kerana Anwar dibebaskan dan peguam pula berarak ke Putrajaya tuntut siasatan kes video memperalatkan badan kehakiman. Mungkin korang ramai yang tak tahu berkenaan perkara ini kan. Dan pada PRU Mac, pada PRU pada Mac 2008, PRU ke-8, tak silap saya pada 2008 tu lah, 4 lagi negeri jatuh ke tangan pembangkang. Dan gerakan reformasi mendapat momentum luar biasa masa tu. Pada 2008, gerakan sedekat lalu kita dah nampak menunjukkan hasil. Daripada 98, 2008 baru nampak menunjukkan hasil dah. Dan kejayaan ini bagaimanapun berbaur antara keterujaan masalah dalaman dan pergeseran sewaktu tekanan kerajaan BN makin kuat dan Anwar naik lagi mahkamah lagi. Langkah 16 September tak menjadi, wakil rakyat dibeli satu demi satu semasa itu, dan Perak berpatah balik ke tangan Barisan Nasional semasa tu. Dan pergeseran dalam PAS bermula apabila ada tuduhan unity government, istilah kerjasama senyap dengan UMNO. Dan ia bermula sebelum PRU lagi, jadi tak heran PAS masih merujuk UMNO sebelum parti itu membentuk kerajaan Selangor dengan keadilan dan DAP. Dan ada pertemuan PAS UMNO sebelum Hadi Awang menolak mentah-mentah idea langkah 16 September tu. Dan menjelang PRU 2013, PAS dengan mazhab unity government mencadangkan Tengku Razali Hamzah, waktu itu masih lagi ahli parlimen UMNO, calon Perdana Menteri bagi barisan pembangkang, bukan lagi Anwar Ibrahim seperti dipersetujui oleh pembangkang masa tu pada 2013. Buat kali pertama dalam sejarah, pembangkang yang berjaya menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional dalam parlimen, dan jumlah undi popular daripada kerajaan pada 2013, dan ada gerakan Black 505 dilancarkan. Langkah kajang meledak daripada masa tu pada 2014, mencetuskan krisis dalam keadilan dan juga dengan PAS. Dan kemudian ketegangan antara DAP dan PAS pula muncul. Lepas tu PAS berpecah dengan melahirkan Parti Amanah pada 2014. Di saat pembangkang kacau, tiba-tiba Dr. Mahathir pula berdamai dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di tengah-tengah kemeluan MDB yang meretakkan kepimpinan UMNO dan menjejaskan hukuman SPRM, Jabatan Peguam Negara, dan merapatkan Barisan Keadilan dan DAP dengan bersatu. Masa itulah kan, masa 2017 tu, dan Pakatan Harapan yang baru terbina mengalahkan Barisan Nasional. Namun pentadbiran PH 1.0 masa tu tak kekal lama. Harapan para pengundi pada 2018 dikuburkan 2 tahun kemudian dengan langkah Sheraton, dengan pengkhianatan oleh puak-puak yang bersekongkol dengan musuh politik Pakatan Harapan masa tu. Sebab PAS dah jadi musuh politik Pakatan Harapan, juga BN lah. BN pun sama juga masa tu. Dan inilah bermain politik ketika rakyat takut.
rakyat sakit, ketika rakyat ni hilang pekerjaan, terkurung dan dianggap tidak wajar lah. Tapi Perikatan Nasional ni dia tak peduli. Demi kuasa dia sanggup lah, walaupun rakyat ni masa tu susah, masa tu tak ada kerja, ramai yang meninggal kerana COVID dan juga bunuh diri, ramai yang tertekan dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kita cerita balik berkenaan dengan gerakan reformasi dan sejarah reformasi dan sebagainya. Ramai yang saya tahu tak sabar-sabar nak komen berkenaan dengan Razi Jidin ni yang koyak teruk di parlimen tadi. Dan saya sebenarnya rasa sangat terhibur dengan Razi Jidin, thank you Tio, yang koyak sangat hari ni. Pasal apa ni? Hampa ni dah suruh PMX jawab berkenaan dengan isu DNAA dalam sidang parlimen. Masa PMX nak bagi penjelasan, hampa koyak, hampa terjerit-jerit, thank you Hari. Nak sembang maruah. Hampa ni ada maruah ke? Ada ke maruah hampa ni yang hampa nak sembang maruah sangat ni? Betul tak? Tiba-tiba dia koyak, dia meroyan, dia sawan. Aku memang tak boleh tahan betul lah tengok cara dia koyak tu. This is the first time lah sebenarnya yang saya menyaksikan. Saya menyaksikan seorang MP yang terbukti koyak gila. Nanti kita mainkan audio dia. MP Putrajaya really scored heavy metal in parliament today. Bertempik, memekik di Dewan Rakyat hari ni, seolah-olah rakyat marhain di luar Dewan sedang menyaksikan konsert headbanging di layar skrin telefon hari ni. Tarik balik, tarik balik, tarik balik. Tapi saya tak setujulah. Saya tahu sebenarnya perlu juga belah kita yang ada yang vokal. Tapi bila yang tu tarik balik, yang tu suruh duduk, yang tu tarik balik, yang tu suruh duduk, ya Allah, biarlah dia meroyan seorang-seorang kan. Apa pun untuk pengetahuan ke kawan semua, pemilihan Parti Bunga dah tak lama lagi. Jadi kenalah tunjuk adrenalin, yang performance on stage, top performance. Kalau tidak nanti kena cantas kan. Jadi ya, hulu langat. Speaker minta Putrajaya duduk untuk beri laluan kepada Tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya tak mau duduk. Maksudnya, adakah Razi Jidin tidak mahu orang lain mendengar pendedahan oleh PMX? Sebab bila PMX cakap macam tu, PMX nak jawab berkenaan dengan tarik balik, tarik balik, tarik balik. Kenapa hang tak nak duduk? Kenapa hang tak bertenang langsung? Kenapa hang koyak sangat? Maksudnya dia tak nak bagi orang lain dengar pendedahan oleh PMX ni. Cepat nak koyak. Awak koyak besar sangat tu. Koyak besar sangat, tak boleh nak tampung, tak boleh nak jahit dah. Teruk sangat hari ni. Setiap hari habis Fulun berfitnah itu ini kepada PMX. Dia siap koyak dia tu, siap dia kata perkataan liwat tu, PMX senyum je. Hang kata, kalau saya kata anda peliwat macam mana? PMX senyum je. PMX sikit pun tak koyak. Kalau kita tak buat, untuk apa kita koyak? Kalau bukan kita tidak buat perkara tersebut, untuk apa kita nak marah? Tapi bila PMX pulang paku buah keras kepada anda, kenapa anda koyak? Sampai anda ni macam nak gila aku tengok, menjerit-jerit. Sebab dia tak buat, dia tak perlu nak koyak. Sebab dia dah terbiasa difitnah sebegitu. Koyak rabak betul lah aku tengok. Kalau tak buat, sepatutnya hang ni tenang-tenang saja. Biasalah dalam parlimen. Kan, malah berani sebut dia berani sebut dalam parlimen macam tu kepada Tambun, sebab dalam parlimen tak boleh disamar tetapi boleh dikenakan tindakan tata tertib lah. Jadi Ahli Parlimen Putrajaya menyifatkan sidang Dewan Rakyat hari ini peristiwa hitam. Kalau macam tu, perangai dia buat tak apa.
Dia buat perangai tak apa, orang buat, orang lain tak boleh. Dia buat tak apa. Entitled to the statement, oh you touch me, memang silap lah. Oh, perangai pembuli ni, dia bully orang tak apa. Orang lawan balik, dia nak nangis, dia menangis sebab dia hilang kuasa. Datuk Seri Anwar kata, you did the same thing. And then dia koyak sangat, kenapa? Satu Malaysia jadi saksi, kau bercakap emosi macam nak menangis. Bila PM nak explain, menjerit, lepas tu keluar daripada Dewan. Korang panggil PMX tu perliwat dalam Dewan Rakyat. PMX still calm. Dia relax saja, dia tak koyak. Tak pernah lagi ada MP dalam parlimen, MP pembangkang khususnya, yang biadab macam Putrajaya hari ni. Buat malu saja. Buat malu warga Putrajaya khususnya lah. Angkuhnya Razi Jidin yang rambut belah tengah ni, you gelak-gelakkan PMX. Bila PMX libas sikit saja, PMX cuit sikit saja, terus hang koyak rabak. Itu sebabnya kita ni dalam hidup, kita jangan action sangat. Suruh bahas benda baik, nak kutuk PMX, ambil kau. Sekarang kau nak tunjuk muka kat mana? Kau tengok balik video yang kau koyak tu, kau pun tak sangka kau boleh emosi macam tu. Kau belagak, kau sombong sangat. Kalau dia tengok balik video tu, aku rasa dia sure menyesal lah. Gila ke apa aku masa tu kan. Sebab kita ni, kalau kita bertindak dengan amarah kita, kita mesti macam reflect on a situation, on what is our perangai kita masa tu, reaction kita masa tu. Kita macam serius lah, aku jadi macam tu kan. Jadi itulah, memalukanlah juga penjawat awam yang mengundi beliau dalam PRU yang 15 lepas. Tahulah dia ni boleh menang dulu pun sebab ada ketua jabatan dan penjawat awam yang belok dengan kunan dan membantu gerak kerja kempen dia di seluruh Putrajaya dan nampak confident aja. Tapi sekali dia kena titik dengan PMX, terus dia koyak rabak. Thank you Pewaris. Muka macam dah nak menangis dah tadi. Thank you Dahlia Jing. Apa kaitan maksud doa iftitah yang dia muatkan dalam status FB dia selepas insiden memalukan di parlimen? Dia kata, sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kerana Allah. Aku tak takut kepada siapa selain daripada Allah Ta'ala. Tak payahlah nak buat-buat kuat pula selepas kau dah koyak teruk di parlimen. Tak payah kau nak buat-buat status yang kononnya kau ni, tak takut pada siapa-siapa selain daripada Allah Ta'ala. Yang penting dia dapat Putrajaya tak lama. Dia kata this is the black day for Malaysia. I want to tell you something lah, Razi Jidin. Black day for Malaysia, tapi black day untuk kau je, bukan black day for Malaysians. Sebab kita orang tak kira lah sokong siapa pun, sama ada kita sokong PH ke, BN ke, atau parti mana pun. Tak heran dengan kekoyakan kau di parlimen tadi. Makan nasi kita macam biasa, kita ketawa macam biasa, kita boleh live dekat TikTok macam biasa, kita boleh layan game, kita boleh layan movie, kita boleh keluar makan bersembang dengan kawan-kawan, dengan keluarga, beriadah, bekerja macam biasa. Tapi apa yang berlaku kat kau hari ni, efek diri kau sahaja, bukan efek diri orang lain. Yang berlaku pergaduhan dalam parlimen tadi dengan ahli-ahli parlimen, tak efek langsung dengan live kita orang. Yang berlaku hanyalah kami ni dapat modal untuk mengutuk hang. Kita ni dapat modal untuk mengutuk hang yang koyak rabak di parlimen tadi. Biasalah dalam politik, belah sana kutuk belah sini kutuk belah sana. Yang hakikatnya kau kena terima realiti. Kau dah jadi bahan ketawa kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami sangat berterima kasih sebab kau koyak di parlimen tadi, Razi Jidin. Oi, aku sangat puas hati lah tengok hang koyak tadi. Okey, kita dengarkan klip video
seorang yang bernama Jidin Koyak. Sahabat Sat, kita dengar daripada awal. Tapi kita boleh menghukum orang hanya dengan andaian. Ya. Larut tanya. Saya tak ada masalah kena ditanya, kerana jawapan saya di Singapura, apakah saya berbincang. Bila Peguam Negara buat keputusan, saya tanya dia betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tak alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan, larut tu. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelap. Tapi you boleh gelap Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat perkara itu. Yes. Saya ada betul. 33 bulan. Ini sangat aja 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Putrajaya. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah Putrajaya. 36-6. Sejarah telah membuktikan. Saya. Putrajaya duduk. Lakukan kesalahan. 36-6. Tuan Speaker. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Perdana Cukup Menteri. Putrajaya. Tarik balik. Tarik balik. Putrajaya Tarik duduk. balik. Tarik balik. Tarik balik. Speaker. Speaker. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Duduk. 36. Sangkaan jahat. Speaker. Speaker 36-6 sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan Itu sangkaan betul. Baik, duduk. Sangkaan Itu jahat. sangkaan betul. Saya akan buat keputusan. Itu sangkaan betul, PM. Teruskan sangkaan betul itu, PM. Melampau. Sangkaan betul. Perdana Menteri. Apa? Baik, tarik balik. Apa? Tarik balik. Aku boleh buku. 36-6. Ada buku jugalah. Baik, Sangkaan betul. kalau semua bercakap, saya nak buat keputusan. Kalau semua bercakap, kalau semua bercakap, duduk. Ada malu. Sangkaan betul, PM. Tidak malu. Duduk. Dolangan semua duduk. Benda. Kita tarik balik speaker. You suruh maruah saya. Saya suruh. Baik. Saya Baik. dalam ucapan-ucapan yang berhormat dituduh campur tangan mengarah ke Peguam Negara. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya dituduh. Dengar dulu. Saya akan buat keputusan. Jangan Dengar dulu. lupa. Dengar dulu. Saya takkan duduk selagi tak ada keputusan. Bendang. Baik. Speaker perlu adil. Jelas menuduh saya tanpa suara bukti. Jelas. Saya nak tanya. Apa yang betul? Saya takkan duduk. Silakan duduk. Putrajaya minta penjelasan. Putrajaya kena duduk dulu lah. Bendang. Putrajaya kena duduk dulu. Baik, sebab itu Jadi berada. Putrajaya bawa usul dan jeri-jeri. Sit down. Saya nak tanya senang ikut peraturan bawa usul dan jeri-jeri Putrajaya. Baik. Adakah Tambun stand dengan keputusan tadi? Maknanya apa yang Tambun kata itu yakin bahawa itu jadi. Saya nak tanya. Kalau dia yakinlah. Dia buat macam mana? Silakan. Saya jawab. Kalau yakin ada bukti. Jawapan dulu. Itu tuduhan jahat. Bagilah penjelasan dulu, Putrajaya. Speaker arahkan Tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya duduk dulu. Baik. Speaker. Putrajaya, arahan speaker untuk Tambun buat penjelasan. Jadi Putrajaya mesti duduk. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada Tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya, takkan tak faham aturan mesyuarat? Saya minta Tambun Boleh cakap ke yang ni? Tarik balik dulu. Tuduhan. Baru Putrajaya. Duduk. Tarik balik. Tak ada report polis. Tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuk buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh.
Speaker jangan cakap dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tak boleh sekarang. Saya minta kenyataan dari Parlimen. Apa susah? Saya yakin ini Perdana Menteri. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker number one. Kalau saya kata saya yakin, dia respect you. Paling one. Better you pull out. Saya kata saya yakin. Sama paling one. You number one. Saya yakin. Sama paling one. You number one. Tak boleh. Saya yakin. Tak boleh. Bagi. Saya yakin dia paling one. Nanti sama. Hai ketua. Nanti sama. Bangun. Okay, this is part of it. Lepas tu aku nak bagi korang dengar yang lepas pada tu lah apa Sekejap, saya nak bagi tunjuk fokus kepada di dalam parlimen masa tu betapa diorang ni sombong dan licik pembangkang oleh PN yang sengaja menghalang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat penggulungan kajian separuh penggal tu lah. Dan kesalnya ialah Razi Jidin menjerit-jerit menuduh yang Perdana Menteri Hamzah Zainuddin issued a veiled threat at PMX and implying more derogatory slurs yang dia tak careful with his words dan Syed Saddiq sekali lagi implied PMX dengan tidak berpegang kepada prinsip, refuse to dengar apa saja yang mereka ni dia tak bagi PMX untuk finish diorang punya PMX punya sentence lah, apa yang saya nampak. Dan in the end, apa yang kita nampak, tak seorang pun daripada mereka nak dengar explanation ataupun nak faham berkenaan dengan isu